Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Harapan saya harap semua pelajar sihat dan dapat mengikuti sesi pembelajaran sejarah pada pagi ini. Baik, hari ini saya akan mulakan dengan tajuk ataupun unit 8, iaitu pencapaian dan kebanggaan negara. Baik, 12.2 merujuk kepada kemajuan ekonomi negara, iaitu memfokuskan kepada sumbangan pertanian komersial kepada negara. Baik, pertanian komersial, saya yakin dan pasti pelajar-pelajar dah tahu apa itu pertanian komersial. Salah satu cirinya diusahakan secara luas, secara ladang, menggunakan teknologi moden, menggunakan jentera-jentera moden, memerlukan modal yang begitu besar. Hari ini kita cuba lihat hasil ataupun kesan daripada pelaksanaan pertanian komersial, iaitu yang pertama, dia dapat menjanakan pendapatan negara, memberi sumbangan kepada ekonomi negara. Yang kedua, mewujudkan peluang pekerjaan, jadi rakyat boleh bekerja dengan adanya pertanian komersial ini. Yang ketiga, dapat melahirkan industri hiliran. Yang keempat, dapat membangunkan industri biodiesel, terutamanya kelapa sawit, sektor peladangan kelapa sawit. Yang akhir sekali, memajukan industri asas tani. Baik, kita pergi satu persatu. Bagaimana pertanian komersial ini memberi sumbangan, menambahkan pendapatan ekonomi negara. Baik, contohnya kita tengok getah, industri getah. Mana pada tahun 2017 dia menyumbangkan kepada ekspor terbesar negara. Kita boleh jualkan hasil getah kita kepada negara, di mana Malaysia menyumbangkan 46% daripada keperluan getah dunia. Baik, setiap tahun, iaitu pada tahun 2017 1.5 juta tan getah telah diekspor ke luar negara. Hasil getah diekspor sama ada dah bentuk proses ataupun belum diproses lagi, iaitu SMR20 yang telah diproses, termasuknya sarung tangan dan juga tayar kenderaan. Baik, begitu juga dengan hasil kelapa sawit, mana kelapa sawit merupakan hasil ekspor negara yang terbesar pada tahun 2020, di mana 19.4 juta tan metrik telah diekspor ke pasaran antarabangsa. Hasil-hasil kelapa sawit telah diproses menjadi minyak, sabun, lilin dan sebagainya. Dan yang terbaru dijadikan bahan bakar enjin kenderaan. Baik, yang kedua, mewujudkan peluang pekerjaan. Baik, sektor perladangan getah dan kelapa sawit memberi peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Jadi anak-anak muda dapat bekerja di dalam kelapa sawit dan juga di kilang-kilang kelapa sawit dan juga kilang getah. Jadi pembukaan ladang yang besar, buka pula kilang, memberi peluang pekerjaan kepada penduduk dalam negara kita. Baik, yang seterusnya, melahirkan industri hiliran. Apa dia industri hiliran? Baik, industri yang wujud, industri sampingan yang dapat diwujudkan daripada kilang getah dan juga kilang kelapa sawit. Di mana kalau getah, contohnya batang getah, kita boleh dijadikan kayu perabot untuk buat kerusi meja. Jadi kita dapat wujudkan industri pembuatan, iaitu meja dan juga kerusi untuk keperluan perabot bagi rakyat Malaysia. Menyumbangkan pendapatan menerusi pasaran tempatan, iaitu kerusi meja dapat kita pasarkan dalam pasaran tempatan dan juga diekspor ke luar negara. Baik, seterusnya industri, kita boleh bangunkan industri biodiesel, iaitu mana hasil kelapa sawit, minyak kelapa sawit dapat diproses dan menjadi bahan ganti minyak diesel, iaitu bahan bakar untuk keperluan kenderaan, jentera berat, untuk keperluan kilang-kilang dan sebagainya. Itu maksudnya industri biodiesel, iaitu pokok kelapa sawit dan juga pokok kelapa sawit diproses untuk menjadikan baja dan juga bahan makanan
ternakan untuk lembu, peternakan lembu, kambing dan sebagainya. Baik, yang seterusnya lagi mewujudkan industri asas tani, iaitu industri sampingan juga untuk menambahkan pendapatan penduduk, terutamanya pegepung kecil getah, di mana mereka dapat mengusahakan tanaman lain, tanaman lain selain daripada getah, ubi kayu dan sebagainya, menternak ikan, membina kolam-kolam ikan dan sebagainya. Contoh ubi kayu penduduk dapat hasilkan krepek ubi kayu. Kalau yang menternak ikan dapat jadikan industri ikan jeruk ataupun ikan masin untuk keperluan penduduk tempatan. Jadi secara tidak langsung ia meningkatkan pendapatan penduduk. Jadi itulah saja daripada saya hari ini, dan saya harap semua pelajar dapat membaca modul saya, ikut arahan yang terdapat dalam modul dan jawab soalan-soalan yang terdapat dalam modul tersebut. Jadi saya ucap selamat belajar, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.